Okay, so hari ni kita nak discuss beberapa soalan daripada konsep praktis topik 8 sebelum kita pergi kepada topik 9 dengan lebih details. So minggu ni tutorial kita akan fokus kepada topik 8 sahajalah. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, Madam. Okay. Boleh, Madam. Alright. So dalam topik ini ada beberapa yang kita semua contoh sebenarnya kita dah tengok dekat dalam lecture note. So kita akan try buat latihan. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu soalan 5F dalam awak punya soalan 5F dalam awak punya konsep praktis tu, negative 7 ke 7 plus X? 7 plus X ke negative 7 plus X? H5V3 2 over modulus 7 plus modulus 7 plus X. Okay, so sebenarnya adakah yang dapat jawapan? Tak dapat, Sebab Madam. soalan tu salah. Tak, soalan tu ada typo kat situ dekat dalam awak punya konsep praktis tu. Sepatutnya soalan dia adalah limit X goes to 7 minus, betul yang tu. 2 over modulus tu, dalam modulus tu sepatutnya negative 7 plus X. Okay, bukan positive 7. Sebab kalau positive 7, X goes to 7 minus 2 over 7 plus X. Okay, awak masukkan 7 tambah 7, 14. 2 per 14, so jawapan dia 1 per 7, bukan infinity. So jawapan yang sepatutnya awak dapat kalau awak buat betul-betul tu, dia jawapannya 1 over 7. Tapi sebab soalan tu salah tulis tapi jawapan dia betul, bolehlah guna mana-mana. Kalau awak nak stick to the question, jawapan yang awak sepatutnya dapat 1 per 7. So jawapan dia salah. Kalau awak nak stick kepada jawapan, soalan dia yang salah. So kat sini bila kita masukkan 7 minus, kita tengok 7 minus 7, 7 minus coming to 7 from the left, we will take let's say 6.9 ke macam tu. So negative 7 tambah 6.9, awak akan dapat negative value juga, tapi sebab ada modulus ni dia jadi positif. So 2 over 0 plus, so jawapan dia positif infinity. Okay, sama dengan macam jawapan belakang. So ini untuk 5F. Ada typo dekat soalan. Sebenarnya soalannya negatif 7. Okay, tapi kalau awak tak nak tukar kat soalan, tukar je lah kat jawapan. Kalau awak guna 7 plus X, jawapan dia 1 over 7. Boleh ke H5P3? Boleh, Okay. Madam. Boleh, Madam. Soalan 6I saya tak nak bincang sebab dia saya discuss dengan kawan saya. Soalan ni dia out of context. Dan kalau saya tunjuk pun solution dia agak tedious dan panjang dan dia ada 2 kali conjugate. Okay, so saya tak nak awak bazir masa untuk buat soalan ini sebab dia out of context. So boleh omit soalan 6I. Okay ke semua orang? Okey, Madam. Okay, selain daripada Madam. tu, selain daripada 2 soalan ni, soalan apa tadi nak tanya? 6G 60. Okay, macam nombor 5 tak ada siapa-siapa nak tanya dah? Ada sesiapa nak tanya lagi 6G? Selain daripada 6G, nombor 5 ke?
Madam. Ya, 6. E dengan F boleh? E dengan F boleh? Okay, so kita buat dulu. Madam. Ya, 5F. 5. Siapa tanya 5F tadi? Saya. Aiman baru masuk ke? Tadi line saya mana? Tak, tadi saya dah explain apa 5F tu dekat atas ni. Soalan Oh, ya ke? ni soalan tu sepatutnya -7 plus X. Kalau Aiman buat 7 plus X tu, kalau Aiman punya jawapan 1/7 betul lah. Tapi sebenarnya typo soalan tu, dia nak tanya -7 tu yang jawapan kat belakang tu positive infinity. Okay? Okay. Thank you, Madam. Tak apa, nanti boleh tengok recording. Okay, so macam biasa, bila kita jumpa soalan limit, awak akan dapat ni infinity. Masukkan infinity dekat dalam ni. Of course lah, the first thing that we do, kalau kita jumpa soalan limit, kita substitute. Okay, x squared dengan x ni tak dominan. X squared ni dominan sebab dia yang power yang paling besar di antara kedua-duanya ni. So, bila kita masukkan infinity dekat dalam ni, kita dapat positive infinity. Square root infinity kuasa 2. Square root dengan kuasa 2 boleh cancel off kan. Awak sebenarnya dapat infinity. So yang ni pun bila awak masukkan negative infinity kuasa 2, infinity juga. Tambah infinity, still infinity. Square root infinity pun infinity juga. So ini adalah case indeterminate. Okay, selain daripada case indeterminate yang 0 over 0, infinity over infinity, infinity minus infinity juga adalah case yang indeterminate. Kenapa ni case yang indeterminate? Sebab kita tak tahu nilai infinity ni. Infinity ni boleh jadi a very big number, let's say 2 juta kan. Infinity lagi satu ni mungkin boleh jadi very big number juga, let's say 2 juta juga. So 2 juta tolak 2 juta dapat kosong. So kenapa infinity tolak infinity tak dapat kosong je cikgu? Because we don't know the value. Ni kalau dia 2 juta. Kalau satu ni 2 juta, satu lagi ni 1 juta je. Tapi dua-dua masih lagi nombor yang besar. 2 juta tolak 1 juta dapat 1 juta. 1 juta masih lagi infinity. So infinity minus infinity pun boleh jadi infinity juga. Infinity minus infinity pun boleh jadi kosong juga. Infinity minus infinity pun boleh jadi number juga. So dia indeterminate. Okay, indeterminate. Bila saya sebut tu dia boleh jadi macam-macam tu maksudnya kita tak boleh nak tentukan nilai dia. So itu adalah case indeterminate. Boleh ke? Yashwa Fitri? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay, so ini adalah case indeterminate. Ingat 3 case ni bila awak jumpa dalam limit, 3 case ni adalah case indeterminate. So what we gonna do bila kita jumpa case indeterminate? Tu buat apa? Ada orang tak? Factorize tak pun darab conjugate. Betul. So kita akan guna dua kaedah ni, factorize ataupun darab dengan conjugate. Okay. So dalam case soalan ni, kita tak boleh nak factorize dia sebab kalau kita factorize pun, kita nak cancel off dengan apa untuk simplify nanti sebab dia tak ada denominator. Dia tak ada denominator. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita boleh darab dia dengan conjugate. So macam mana nak buat? So saya salin balik soalan tu. Limit x goes to negative infinity. Okay. Square root x squared minus x minus square root x squared plus x. Okay. Ini adalah dia punya soalan. Yang kita kata kita nak darab dengan conjugate sebab tadi kita dapat indeterminate. So conjugate dia apa? Okay, kalau ini minus, conjugate dia akan jadi plus. Macam tu. Tapi tak bolehlah darab atas je. Sebab conjugate tu dia satu kan nilai dia. Dia adalah satu. So ini over benda yang sama. Okay, A over A. Ni satu lah sebenarnya.
Apple over apple. Orange over orange. Okay, so dia adalah nilai dia 1. Kita cuma tukar cara tulis sahaja untuk darab dengan conjugate. Okay, boleh? Tak? H5P3? Boleh, Boleh, madam. Okay, so ini conjugate dia. Tak boleh darab atas saja, kena darab bawah sekali. So kita tulis balik. Limit x goes to negative infinity. Bila kita darabkan, ni A minus B, A plus B. Macam tu. Bila kita ada A minus B, A plus B, kita darabkan dia akan jadi A squared, which is square root of x squared minus x squared minus B squared. Square root of x squared plus x squared. Macam tu. Over. Ni sebab ini darab dengan atas. Bawah dia ni sebenarnya per 1. Darabkan dengan conjugate dia tu. X squared minus x plus square root of x squared plus x. Boleh lagi ke semua orang? Follow saya. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, tengok je dulu. Sekejap lagi baru salin ya. Boleh. Okay, ni kita square root dengan squared kita boleh cancel off. So dekat atas tu sebenarnya tinggal x squared minus x sahaja. Minus x squared minus x. Ni pun boleh cancel off. Tinggal x squared plus x. Tapi sebab ada negatif dekat luar ni, bila saya buka kurungan, dia jadi negatif x squared minus x. Macam tu. Okay. Okay. Sini square root of x squared minus x. Yang ni saya pun boleh factorize juga. Saya nak keluarkan x squared. So dalam ni akan jadi 1 tolak 1 per x. Okay. Ini jadi ini. Okay, plus square root of x squared ni. X squared boleh letak luar. 1 plus 1 over x. Sama juga macam tu. Okay, sampai line ni ada soalan tak? Sampai saya buat ni, ada soalan tak nak tanya? Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada saya boleh teruskan. Ni kita nak simplify dia x squared minus x squared kosong. Negatif x tolak x, kita akan dapat negatif 2x. So limit x goes to negative infinity adalah negatif 2x. Over, okay, yang ni kenapa kita factorize square root of x squared tadi? Sebab kita nak cancel off square root dengan x squared ni. Sebab tu kita factorize x squared daripada dalam ni. Ni dia jadi ini. Sebab kita nak jadikan dia boleh cancel. Ini kita buat jadi ini. Benda yang sama, cuma saya tukar cara factorize je lah. Macam awak ada 2x tambah 4. Selain daripada boleh tulis 2x tambah 4, kita juga boleh tulis je sebagai 2 letak luar x plus 2. Benda yang sama kan. Ni benda yang sama. Cuma cara tulis sahaja yang berbeza. Okay. So sekarang kita nak simplify kita punya limit ni. Kita akan dapat. Okay, atas ni boleh potong-potong. So dah tinggal negatif 2x je. Okay, bawah ni square root of x squared equals to apa anak-anak? Square root of x squared sama dengan berapa? X. Ya ke? Negatif X. Negatif x. Ingat tak last week saya cakap apa? Saya kata guna definition of modulus. Square root of x squared adalah modulus x, which is equals to negative x dengan positive x. Negative x untuk x less than 0, positive x untuk x more than 0. Okay, kenapa kita ambil negative x? Anyone, kenapa kita ambil negative x? Sebab X infinity dia than- negatif. Sebab infinity dia negatif. X goes to negative infinity. So value x yang kita akan ambil untuk square root of x squared adalah negative x. Okay. So kita akan tulis
negatif X dalam kurungan 1 tolak 1 per X plus square root of X squared ni pun negatif X. 1 tambah 1 per X macam tu. Okay. So kita dah simplify function kita. Okay, saya salah dekat sini. Ini square root saya bukan salah, saya terskip. Ni adalah square root of X squared, square root of 1 minus 1 over X. Tambah yang ni, sebab dia darab kan, X squared darabkan dengan bracket ni. So kita boleh asingkan lah, tulis dia punya bracket tu. Okay, macam tu. Okay. So sekarang kita boleh simplify dia tadi. Square root of X squared ni kita kata dia adalah negatif X. Square root of X squared ni adalah negatif X. Negatif X, negatif X macam tu. Okay, now kita boleh factorize X dia. Factorize X dia. Untuk atas tu negatif 2X, negatif 2X lah. Bawah tu bila kita factorize negatif X, awak akan dapat square root 1 minus 1 over X plus square root 1 plus 1 over X. Macam tu. Okay, boleh follow lagi? Boleh madam. Negatif potong dengan negatif, Boleh, X madam. potong dengan X. So kita dapat sebenarnya limit X goes to negative infinity 2 over square root 1 minus 1 over X plus square root 1 plus 1 over X. Bila kita masukkan negative infinity kat dalam ni, kita dapat 2 over square root 1 plus 0 plus square root 1 plus 0. Meaning that kita dapat square root 1 is 1, square root 1 is 1, 1 plus 1 is 2. Kita dapat 2 over 2 which is the answer is 1. Letak jawapan dia 1. This is 6G Jawapan dia 1. Okay, so saya bagi full screen untuk awak. Kau nak ambil gambar dulu untuk jawab soalan 6G. So 6G ni adalah soalan indeterminate case. Jawapan dia 1. So mesti follow setiap step yang saya buat ni. Kalau ada mana-mana step yang awak tak faham, tolong bagi tahu saya. Okay. Boleh H5P3? Boleh, madam. Boleh madam. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tadi? Nombor berapa tadi? 6E. 6E dengan F kan? F. Syafiqah yang tanya. Bukan Nurin. Oh, Nurin. Okay. Boleh? Boleh saya teruskan? Harus 9.30. Okay. Mana tadi? 6. 6E dengan F. F. Limit X goes to infinity. 8X plus 1 over square root of X squared minus 9. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita boleh factorize X dekat atas. Bila factorize X dekat atas, kita akan dapat X 8 plus 1 over X. Okay, setuju? Okay, yang bawah ni pula dalam square root tu kita boleh factorize X squared. Kita dapat 1 minus 9 over X squared. Macam tu. So square root of X squared, sekali lagi kita boleh tulis je square root of X squared
Okay, macam tu. Square root of x squared ni sama dengan apa? X. X. Positif X. Positive x. Sebab limit dia goes to infinity. So, boleh cancel off. So, masukkan dalam infinity 8 plus 0 square root 1 minus 0. So, jawapan dia 8. Kenapa jawapan salah ke? 6E. Betul? So, cara buat dia macam ni. Boleh Nurin? Boleh, Madam. Nurin nak tanya apa-apa lagi untuk soalan 6E ni? Tak ada. Saya lupa nak factorize tu je tadi. Okay. So, kita tengok 6F. So 6F kita ada case sama macam tadi juga. Kita ada case infinity minus infinity. Macam mana saya tahu dia infinity minus infinity? Saya substitute lah nilai dekat dalam x squared plus x plus 1 plus x. So bila kita substitute negative infinity dekat dalam ni, negative infinity kuasa 2, positive infinity. Square root infinity, infinity juga. So infinity masukkan dekat sini negative infinity jadi so ni case indeterminate. So bila case indeterminate tadi saya kata kita factorize atau jarab dengan conjugate je cara dia. So dalam case ni kita tak boleh nak factorize sebab dia tak ada denominator untuk kita simplify dia dengan cara cancel off tu. So kita boleh buat macam 6G tadilah. Kita darab dengan conjugate, cuma yang ni lebih mudah kot saya rasa berbanding 6G. Square root of x squared plus x plus 1 plus x over 1 sebenarnya. Kita darabkan dia dengan conjugate dia. Square root of x squared plus x plus 1 minus x over square root of x squared plus x plus 1 minus x. Macam tu. Boleh tak semua orang? So bila kita Boleh, ada Madam. A plus B darabkan dengan A minus B, hasil dia kita akan dapat A squared minus B squared. So kita akan tulislah hasil dia tu. Limit x goes to negative infinity. Yang atas tadi square root of x squared plus x plus 1 kuasa 2. So square root ni akan hilang. So dia akan jadi x squared plus x plus 1 sahaja. Okay, B kita adalah positif x kuasa 2 negatif x squared. Macam tu. Okay, ni bahagian atas. Okay, bahagian bawah kita ada 1 times square root of x squared plus x plus 1. Kat sini pun kita boleh factorize x squared tu. Kita akan dapat 1 plus 1 over x plus 1 over x squared. Okay. Lepas tu yang ni dia jadi negatif x je. Tak ada masalah. Okay. Boleh follow lagi ke Nurin? Boleh. Okay. So yang atas ni kita simplify. Kita akan dapat x plus 1. Kalau saya ada salah kira bagi tahu. Dekat bawah ni kita ada sekali lagi square root of x squared. Square root of x squared ni kita boleh tukar dia jadi apa anak-anak? Negatif Negative X. Negatif X. Negative x. Very good. Dah faham kan kenapa negative x? Sebab limit dia goes to negative infinity. Okay, and then kita simplify dia lagi dekat sini. Kita akan dapat x plus 1 over ni square root negative x ni kita boleh factorize. So dekat dalam ni kita dapat square root 1 plus 1 over x plus 1 over x squared plus 1. Okay, sebab kita dah factorize negative x kan. So dia jadi positive 1 lah dekat sebelah sini. Okay, so kita dah tulis macam tu.
limit x goes to negative infinity. Okay, dekat atas ni pun kita boleh factorize nilai x dia. Kalau kita factorize nilai x dekat atas ni, okay, x plus 1 tadi, kita nak factorize nilai x dia. Yang ni kita factorize negative x. Dekat atas kita boleh factorize positive x. Kita factorize buat keluar x, kat dalam tinggal apa? 1 plus 1 over x. Macam tu. Okay. So, apa yang akan jadi dekat sini? Positif x boleh potong dengan negatif x. Okay, yang ni. And then kita ada limit x goes to negative infinity. Negatif masih ada negatif ni. 1 plus 1 over x. Okay, denominator dia pula adalah salin sebalik. Square root 1 plus 1 over x plus 1 over x squared plus 1. So, negative 1 plus 0 over square root 1 plus 0 plus 0 plus 1. So, kita ada negative 1 over square root 1 is 1. 1 is 1. So, 1 plus 1 is 2. So, the answer is negative 1 over 2. Tengok betul tak jawapan dia negative 1 over 2. Betul. Ya. Yeah? So, this is 6E. Saya kecilkan untuk awak ambil gambar untuk 6E. Sorry, 6F. 6E pula. 6F, 6E yang tadi. Ini 6F. Okey. Lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya? Madam nak tanya boleh? Boleh? Macam mana x yang dekat bawah tu jadi positif 1? Okey, kita keluarkan negatif x. Kalau awak keluarkan negatif, okey ni macam ni lah. Kita ada dua. Let's say awak ada 2 tolak x. Ataupun apa ya, contoh yang senang sikit. Negatif 2x tolak x. Macam tu. Saya nak keluarkan negatif saja. Saya tak nak keluarkan x, saya tak nak keluarkan 2. Negatif 2x kot. Lagi satu contoh yang senang. Negatif 2x tolak 1. Macam tu. Okay, saya nak keluarkan negatif je. So, bila saya factorize negatif, apa yang akan tinggal? 2x. Kat sini tolak 1 ke? Kalau saya buat keluar negatif ni, tambah 1. So, this is what happened here. Saya keluarkan negatif x. Sebab ini adalah satu expression. Ini satu lagi expression. Okay. Dia tolak. Okay. And then kita nak keluarkan negatif x from both expression. So, that's why dia jadi plus 1 kat sini. Okay, lagi apa-apa nak tanya? Boleh je kalau awak tak nak keluarkan negatif x. Okay, nampak macam confused kat sini kan. Let's say saya keluarkan x sahaja. So, bila saya keluarkan x kat bawah ni, dia akan jadi x dalam kurungan square root 1 plus 1 over x plus 1 over x squared. Okay, saya keluarkan x kan, bukan negatif x kan. So, dekat sini jadi minus 1. Macam tu. Pun boleh, tak ada masalah. Tapi dekat sini ada negatif lah. Lupa pula, saya keluarkan x saja. So, depan ni ada negatif lagi. So, nanti bila awak masukkan sebab x ni potong dengan atas, nanti bila awak masukkan infinity, kat bawah ni still lagi dapat negatif 2. So, jawapannya still lagi negatif 1/2. Boleh? Boleh? Okay, madam. Lagi? Lagi nak tanya apa? Madam, Ya? nak tanya 6D ke tak madam? 6D boleh? Jom kita buat sekejap. 6D. Limit x goes to negative infinity 5
x squared minus 2 over x plus 3. Okay, square root kan? So kita boleh factorize x squared, senang je ni. Sebab bila kita masukkan negatif infinity, kita akan dapat infinity over infinity, which is indeterminate lah. Tak nak indeterminate case ni. So apa yang kita akan buat adalah okay, 5x kuasa 2. Kita keluarkan x kuasa 2 daripada 5x kuasa 2 tolak 2 ni. So tinggal apa dia dekat dalam ni? 5 minus 2 over x squared. Okay. Jangan tinggal square root ni masih milik kedua-duanya sebab kita cuma factorize x squared dari dalam square root ni sahaja. Okay, dekat bawah ni pula bila kita factorize x, kita akan dapat 1 plus 3 over x. Macam tu. Okay, belum simplify lagi sebab ini kita boleh asingkan dia. Square root of x squared, square root of 5 minus 2 over x squared. Okay, this one x, this one is 1 plus 3 over x. Okay, square root of x squared. Sekali lagi kita jumpa square root of x squared. So we have to substitute with the value of, dia akan jadi apa? Square root of x squared ni. Negative x. Negative x. Kenapa negative x? Sebab limit dia goes to negative infinity. So dia akan jadi negative x. Okay. So boleh potong. Okay. So kita boleh masukkan limit x goes to negative infinity, negative square root 5 minus 2 over x squared over 1 plus 3 over x. Masukkan negative infinity, you akan dapat negative 5 minus 0 over 1 plus 0. So jawapannya minus square root 5. Betul tak? Dia Pak nak check jawapan tu yang nervous sekali sebab takut dah buat panjang. Sekali jawapan salah. Lepas tu mulalah give up buat maths kan. Okay, so jawapan dia negative set 5. Boleh tak? Oh, boleh macam. Okay, terima kasih kerana bertanya sebab saya rasa yang lain tu pun sebenarnya ada je yang tak dapat tapi tak nak tanya. Tapi at least kita dah cover lah limit at infinity. So kalau keluar soalan limit at infinity, memang tak ada cara lain. Awak tengok saya punya kaedah ni itu je. Conjugate, factorize. Conjugate, factorize. Okay. Lagi ada apa-apa soalan lagi? Awak pun dah nak habis masa dah. So kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanyalah. 5 dengan 6 tu dah settle. Sepatutnya 15 dengan 16 tu senang je saya bagi. Discuss the continuity tu maksudnya bukannya discuss dengan kawan tak. Awak kena tulis 3 syarat continuity tu. And then 16 tu pun dah ada dah jawapan dekat belakang. So bolehlah buat graph macam yang dia buat tu. Okay. Macam mana kita nak tahu dekat mana function tu by using the condition determine the value of x. It's not continuous. Oh, square root of x. Ni graph nombor 16 ke? It's not continuous at x equals to 4. Okay, itu saja. Thank you H5P3. Yang lain akan dengar recording video ni insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan boleh telegram je saya. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Amen. Thank you, madam. Thank you, madam.
Thank you, Madam. Bye. Thank you.